Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamu tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung pada pengajian kitab Asas I'tiqad karangan Ayah D. Sekam pada muka surat 16, baris yang ke 7 daripada bawah, ke surat 16 baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkata Tuan Musannif, dan kena kita tahu, kena kita tahu, kena kita reti, kena kita faham, dan kena kita i'tiqad. Kena tahu, kena reti, kena faham, kena i'tiqad ni apa dia? Kata ada pada Tuhan itu sama. Ni habis terus kat situ. Dia panggil khazaf, kita kena takdir sendiri. Ada pada Tuhan itu sifat yang bernama sama. Macam tu. Kita baca kitab kan, jumpa surat 16. Ada pada Tuhan itu satu sifat yang bernama sama, Iaitu sama tu pendengar. Pendengar bahasa tu dia, bahasa lama dia sebut padengar. Dia pendengar. Kalau kita jauh kita apa ni, panun dalam mengarah, pendengar. Maka pasal inilah pasal apa? Pasal Allah Ta'ala bersifat dengan pendengar. Dia mendengar. Sekali baca senang ni tuan-tuan. Jadi sama dekat sini ni yang ada dalam kitab ni, yang dikehendaki dengan sama dekat sini bukan masdar, bukan perbuatan. Yang dikehendaki dengan sama di sini dengan maksud apa dia? Sami'a yasmi'u sam'an, dengan maksud isim masdar, yakni humbi, ataupun kita sebut apa? Humbi lah, pucuk lah kita kata. Pucuk ujung kan. Humbi apa? Humbi akar. Humbi akar. Humbi bagi sifat. Sebab yang kita disuruh i'tiqad sebenarnya bukan perbuatan. Adapun sebelum daripada ni kita kata Allah Ta'ala bersifat apa dia? Allah Ta'ala bersifat dengan sama. Apa sama? Mendengar. Ni sebelum daripada ni memang kita faham macam tu. Jadi yang dikehendaki bukan mendengar, tetapi yang dikehendaki ialah pendengar. Bila sebut pendengar dengan mendengar, dia ada dua beza. Apa mendengar, apa pendengar. Pendengar ni kena pada humbi, ada pun mendengar kena pada perbuatan. Kan? Dipanggil takluk. Kedengaran apa dia tuan-tuan? Kedengaran tu apa? Kedengaran tu muta'allaq. Muta'allaq dia panggil. Muta'allaq ni apa dia? Tempat yang kena dengar. Satu pendengar, satu mendengar, satu lagi kedengaran. Dia pada kita pun kita boleh faham kan? Apa beza yang macam kita sebut sebelum ni kan?
Perlihat, kan? Melihat. Lagi satu, yang dilihat. Yang dilihat tu disebut dengan muta'allaq bagi sifat. Lain tu tuan-tuan, tak sama kan. Tapi kalau kita baca kitab sekali dah macam ni, satu asas i'tiqad ni, kalau kita baca, boleh je baca sekali jalan macam tu, tak payah urai. Tapi nak dapat kepada murad yang dikehendaki tu tak dapat lah. Jadi yang kat sini sama dengan maksud macam tu. Dengan maksud apa? Sama dengan maksud pendengar. Adapun Mu'tazilah, apa beza Mu'tazilah? Mu'tazilah bila dia pegang pada sifat, dia tak pegang pada sifat. Itu Mu'tazilah. Beza kita dengan Mu'tazilah, Ahli Sunnah dengan Mu'tazilah, beza sikit ni. Mu'tazilah ni bila kita kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan pendengar, dia kata tak. Lepas tu Allah Ta'ala dengar tak? Allah Ta'ala dengar. Dia tak menafikan dengar tu. Yang dinafikan, yang diingkarkan apa dia? Sifat pendengar tu. Tu Mu'tazilah. Dengar dia tak nafikan. Allah Ta'ala dengar. Betul, Allah Ta'ala dengar. Jadi Allah Ta'ala dengar dengan apa? Allah Ta'ala dengar dengan zat dia. Sifat, dia ingkar sifat. Pasal tu dia tak kufur, dia tak jatuh kepada kafir. Tu Mu'tazilah. Tapi beza dia sikit, beza. Walaupun macam tu, dia berdosa besar lah. Sebab ingkar pada apa? Ijma' ulama' Ahli Sunnah seluruh Ahli Sunnah ijma' kata apa? Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pendengar. Itu penting. Penting sebab apa? Bila orang tulis sikit ni, habis. Aku mengaji dulu tak ada pendengar. Habis yang ada apa? Allah Ta'ala dengar. Tapi bukan tak ada sifat, tak dengar. Aku tak pernah mengaji ada sifat. Tapi tu Allah Ta'ala dengar tak? Dengar. Dengar macam mana? Dengar dengan zat dia. Macam ni tuan-tuan. Dia terus. Betul juga ni dia kata. Sudah. Betul juga tu. Out terus. Tu kita nak kena betul-betul sebut banyak kali. Dekat sini sama dengan masuk isim masdar, kena pada humbi. Adapun perbuatan itu yang disebut dengan mendengar. Pasal tu apa ni? Maka pasal inilah. Pasal mana? Pasal Allah Ta'ala bersifat dengan sama. Tu disebut macam tu. Maka pasal inilah, Pasal Allah Ta'ala bersifat dengan sama, maka Allah Ta'ala mendengar. Baru kena jalan ni, sebut ni. Jadi mendengar Allah Ta'ala ni dengan kita tak sama kan. Kita mendengar dengan telinga kan. Kita pula mendengar, takluk pada dengar tu mesti bersuara. Betul tak? Benda bersuara baru kita dengar. Kayu patah, kita dengar bunyi kayu patah kan. Angin kuat, dengar bunyi angin kuat. Adapun Allah Ta'ala, dia mendengar tu, dia mendengar disebut dengan takluk inkishaf. Apa dia? Mendengar dengan nyata. Jadi dengar Allah Ta'ala dengan nyata tu, apa yang nyata? Nyata Allah Ta'ala dengar. Apa dia? Pendengar Allah Ta'ala tu, sifat pendengar pada Allah Ta'ala tu kan, nyata mendengar. Tu takluk dia dengan jalan dia. Atas jalan mana kata dia mendengar tu? Dengan jalan nyata. Nyata ni dalam kitab besar disebut inkishaf lah. Nanti tuan-tuan kalau dalam kepala macam mana kata nyata ni, nanti ke depan nak sebut kalau ada dalam kepala. Sebabnya dia apa, kita ikut tertib lah bagi kita faham kan, sikit-sikit. Memang boleh je kita nak terus terang je. Satu lagi sifat pada sama, sifat Allah Ta'ala, yang sifat yang bernama sama ni apa? Yakni sifat yang disebut dengan sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani tuan-tuan? Kenapa sebelum ni kita dah sebut sifat ada 4 bagai kan? Yakni sifat nafsiyah. Yang pertamanya sifat nafsiyah. Yang kedua yang pertamanya sifat nafsiyah. Yang keduanya sifat salbiyah. Yang ketiga sifat ma'ani. Dan yang keempatnya sifat ma'nawiyah. Kenapa ulama bahagikan? Supaya kita ni mudah nak faham. Sebab takluk pada sifat Allah Ta'ala. Adapun takluk ni hanya pada sifat ma'ani. Adapun sifat yang lain daripada sifat ma'ani, dia tak bertakluk. Takluk ni apa pula? Takluk ni tugas kerja, jalan
Kan? Kita lihat, kita mendengar macam mana. Sama dengan basar ni, kita kena baca sekali tuan-tuan. Sebab apa? Pendek je. Sama huraian, lepas tu pendek. Kalau kita baca Quran pun, wallahu sami'ul basir. Nampak tak? Dapat kan? Innallaha as-sami'ul basir. Sebab apa dapat? Sebab huraian dia sama, takluk dia sama. Jadi ulama sekali kan. Jadi hari ni kita baca sampai daripada sama sampai basar. Tapi tak lebih lah. Tuan-tuan jangan risau, tak ada 11.5. Sekejap je ambil. Sebab ilmu kita nak ambil tu bagi kita faham betul. Jadi takluk ni, takluk inkisyaf dekat sini. Takluk dengan maksud dengan jalan mana Allah Ta'ala mendengar tu, dengan jalan nyata. Mendengar ni pula akan apa-apa benda yang ada. Mendengar Allah Ta'ala ni akan apa-apa jua perkara. Allah Ta'ala ni dengar setiap perkara. Macam tu. Ataupun Allah Ta'ala tu nyata bagi Allah Ta'ala tu oleh tiap-tiap perkara. Bila kata tiap-tiap perkara ni macam mana cerita ni? Kita dengar benda yang bersuara, kan? Jadi bila kata nyata, tuan-tuan kena terus pecahkan cara kita dengar dengan cara macam mana Allah Ta'ala dengar. Itu nak kena tahu. Dia panggil kaifiat. Kaifiat kita mendengar dengan telinga. Sifat yang Allah Ta'ala campak pada telinga kita disebut pendengar, kan? Mana dia sifat pendengar tu kita tak nampak, tuan-tuan. Pada kita pun tak nampak. Contoh katalah telinga kita ni, kita potong habis cuping apa semua. Adakah ketika kita potong telinga sampai tak ada dah cuping ni, kita tak boleh dengar? Boleh kan? Boleh. Jadi kita mendengar tu sebenarnya dengan telinga, dengan apa? Tu dia panggil satu sifat. Mana satu sifat tu? Seolah-olah, ulama kata, kan, seolah-olah ada satu benda dekat hujung anak telinga kita, kat hujung dalam telinga kita. Dengan sebab tu disebut sifat. Yang dengan sebab tu yang kita boleh mendengar. Sama juga kita punya perkataan. Kita melihat ataupun kita melihat lah. Melihat, mendengar dengan melihat. Sama juga kita melihat. Adakah kita melihat dengan butir mata? Macam mana nak cakap? Adakah kita melihat dengan butir mata? Ada tak orang tak ada mata hitam? Ni kita tak pernah jumpa lagi lah. Tapi nak kata ni apa? Saya sendiri masa saya duduk pondok, saya ada satu kawan ni. Dia ni kalau buta senang cerita, mata rosak dua-dua tu tak? Dia tak buta. Dia panggil apa benda yang putih ni? Selaput. Selaput lah, kan? Tapi selaput dia ni tebal daripada kecil. Selaput dia tebal. Yang pelik ni dia boleh nampak. Dia boleh nampak. Tapi bila kita kata nampak apa? Nampak putih badan. Dia nampak, bila datang tu dia nampak macam lembaga. Dia tak tahulah siapa orang tu. Tapi bila kita pandang pada putih mata dia tu, habis ni selaput ni. Saya sampai pergi tidur rumah dia tu semua. Dia berjalan tu kita tak payah pegang. Tapi kalau tengok tu memang buta lah. Memang kita kata, biasa yang kita tengok orang mata selaput penuh tu kan, kadang-kadang kecil sebelah, besar sebelah kan. Sama, dia pun sama macam tu. Tapi dia jalan, dia tak perlukan orang. Dia boleh mengaba. Maksudnya masih lagi boleh melihat lah. Tu kata bukan makna ada putih mata hitam ni baru boleh melihat. Dia tak ada. Sampai tak ada putih mata hitam tu tak ada. Selaput dia tu dah lah tebal, tinggi pula, macam bukit. Tutup habis biji mata hitamnya. Jadi saya tanya macam mana dia boleh tengok. Dia kata tak tahu, mungkin ada satu daripada selaput tu yang dia ada lubang kecil ke apa, saya tak tahulah. Tapi dia boleh nampak lembaga. Dia boleh nampak bentuk lembaga. Tu sama, tuan-tuan. Kita berkata-kata, kita bercakap seolah-olah ada satu sifat yang Allah Ta'ala campakkan dekat hujung anak tekak kita ni. Dengan sifat tu kita boleh berkata-kata. Kalau tak, kan, potong mulut kita ni pun boleh juga berkata-kata. Betul tak? Betul kan? Sebab memang ada orang yang pecah mercun kena kat mulut, pecah habis, mulut dah tak ada, bibir tak ada, gigi tak ada, cakap boleh. Ni nak bagi faham. Pendengar dengan mendengar. Jadi dengan jalan macam mana kita bercakap tu, dengan jalan macam mana kita mendengar,
dengan jalan macam mana Allah Ta'ala mendengar, itu satu benda yang berbeza. Adapun Allah Ta'ala dia mendengar dengan jalan nyata. Bila kata nyata ni, tuan-tuan tanya macam mana cara, ini dia panggil kaifiat. Adapun kaifiat kita wallahu a'lam, kita tak tahu kan? Kita tak tahu macam mana kaifiat Allah mendengar. Cuma yang kita tahu ni akan ni mendengar Allah Ta'ala ni dengan jalan nyata akan apa-apa benda, apa-apa perkara sekalipun yang sifat bagi benda tu ada. Pertama sekali, sifat yang pertama apa? Mendengar Allah Ta'ala ni nyata atas perkara yang ada. Perkara ada, perkara apa tuan-tuan? Apa benda yang jenis bangsa ada? Benda yang jenis ada ni disebut benda yang wujudi. Ada, betul-betul ada. Ada dua. Satu, ada dia panggil wujud kan, fizik ni, ada pada akal. Satu lagi disebut dengan wujud kan, fil khariji. Ada satu benda yang kita wujud pada akal tu pun kita boleh sebut dia dengan ada. Akal, contoh kata macam mana kan, wujud pada akal ni, wujud pada akal. Contoh kata benda yang wujud pada akal ni, angin. Kita kata wujud pada akal, boleh nampak tak dengan mata? Angin, kita kata ada tak angin kan? Jadi wujud angin tu pada zihin dengan pada kharij, dua-dua tu wujud pada akal kita. Sebab kita dapat, kita rasa akal boleh fikir ada kan? Adapun pada kharij, diri angin tu sendiri memang wujud. Memang wujud tu dia panggil khawasil khamsah. Apa dia? Kita dapat dengan panca indera yang 5. Kita dapat dengan mata, kita dapat dengan telinga, kita dapat dengan lidah, dapat rasa. Betul? Kita dapat dengan tangan sentuh. Jadi benda ni dia panggil khawasil khamsah. Kat sini bila sebut benda yang ada, maksudnya Allah Ta'ala mendengar tu nyata pada perkara yang ada, termasuklah perkara yang kita tak boleh dengar. Contoh apa? Contoh dia batang kayu. Batang kayu ni tuan-tuan, ada pun makhluk kita boleh melihat. Boleh tak kita dengar? Tak boleh dengar. Allah Ta'ala jangan kata batang kayu, dinding, kereta, motor, segala perkara yang bangsa ada. Tu sebut ada kat sini. Yang dikendaki dengan ada, semua jenis perkara yang bangsa ada, wujudi. Tu satu. Dan jika yang sedia adanya, jika benda tu sedia adanya, yang sedia ada ni maksudnya apa dia? Sambung lagi. Maka dia mendengar sedia kala. Benda yang sedia ada, yakni perkara-perkara yang wajib. Perkara-perkara yang wajib ni disebut dengan zat dan juga sifat Allah Ta'ala. Tu kat depan dia sebut seperti zatnya dan sifat-sifat ma'ani bagi dia sendiri. Jadi zat dan juga sifat Allah Ta'ala ni, kalau kita pandang sekali kan, selapis kita pandang selapis tuan-tuan. Sebelum ada makhluk ada apa? Sebelum ada makhluk ni ada Allah Ta'ala kan? Jadi Allah Ta'ala ni dia mendengar zat dan juga sifat dia tu. Mendengar jangan lupa tuan-tuan, mendengar dengan jalan nyata. Bukan mendengar dengan anak telinga macam kita. Itu dia panggil alat. Adapun Allah Ta'ala pendengar dia tu, pendengar tu bila lagi? Sedia kala lagi. Pendengar dia tu pula mendengar apa? Mendengar zat-zat dan sifat-sifat dia yang ma'ani. Nampak? Dia baca dia macam tu baru kita boleh faham. Bila dia dengar tu, sedia kala lagi dia dengar. Sedia kala tu apa? Sedia kala tu disebut dengan azali. Azali tu apa? Azali tu disebut sebelum adanya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia yang disebut dengan azali. Sebab apa ada azali? Sebab apa ada qadim? Sebab apa tuan-tuan? Sebab nak bahagikan sebelum masa daripada ada makhluk ni disebut dengan azali. Selepas daripada ada makhluk tu, dia mesti ada bridge dia kan?
Ada makhluk, ada makhluk. Habis orang tanya, bila ada makhluk ni? Langit ada ke baru ada makhluk? Nampak? Jadi makhluk pertama yang Allah cipta apa dia? Nur Nabi Muhammad. Ni akidah kan? Sebab apa? Habis tunggang terbalik orang semua. Cerita Nur Muhammad pun takut. Sedangkan Nur Nabi Muhammad tu disebut sebagai masa imkan. Dalam kitab sebut masa imkan. Kat situlah pengenalan mulanya ada makhluk. Sebelum daripada ada Nur Nabi Muhammad disebut dengan azali. Selepas daripada Allah ciptakan Nur Nabi Muhammad disebut dengan imkan. Apa imkan? Bermulanya perkara yang Allah ciptakan tu, terima ada, terima tak ada, itulah dia makhluk. Itu dia panggil jaizat. Perkara jaiz, perkara harus. Kita ni mungkin, makhluk, jaiz, itu kita lah makhluk. Benda yang terima ada, terima tak ada. Jadi lepas daripada tu kan, bukan lagi nama dia azali. Ada pun azali kat sini nampak. Baru kita boleh terangkan sedia kala bila? Sedia kala tu sejak azali lagi. Sejak azali lagi Allah Ta'ala pendengar dia, sifat pendengar dia tu mendengar. Mendengar tu mendengar apa? Mendengar sifat dan juga zat-zat dia, zat dan juga sifat-sifat ma'ani bagi diri dia. Termasuklah sifat sama' ni. Sifat sama' ni pun Allah dengar dengan sifat sama' ni. Pening sikit tuan-tuan. Pening ya. Nampak pening, tapi sebenarnya mudah tuan-tuan. Kita hidupkan pelita. Bila kita hidupkan pelita, pelita tu dia menerangi apa? Menerangi ruang kita. Betul? Pertamanya dia menerangi rumah. Kan? Selain daripada dia menerangi rumah, dia menerangi apa? Diri dia sendiri. Betul tak? Kan? Kita bercakap. Pertama tuan-tuan dengar cakap saya ni. Percakapan ni tuan-tuan dengar. Saya sendiri pun boleh dengar percakapan ni. Jadi tak pelik lah kan? Sebab apa? Sebab memang ulama' dah muktamad. Muktamad kata apa? Muktamad kata Allah Ta'ala ni takluk pada kata dia ni mendengar. Sifat dia memiliki sifat pendengar, maka dia mendengar. Mendengar dia tu mendengar apa? Pertama mendengar sifat-sifat dan juga zat dia. Bila? Sejak sedia kala lagi. Tu disebut tu. Maka dia mendengar sedia kala seperti zatnya dan sifat-sifat ma'ani bagi dia sendiri. Jadi sifat ma'ani ni tuan-tuan, kita ulang lagi apa dia sifat ma'ani. Sifat ma'ani tu ada 7 kan? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Tu sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Bila terjemah bahasa kita, sifat bangsa ada. Tu sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Sifat yang bangsa ada. Ada tu macam mana? Ada betul-betul. Ni botol ni ada tak tuan-tuan? Ada butir diri dia. Tu dia panggil sifat tu bangsa ada. Ada pun sifat nafsiah macam wujud. Wujud Allah Ta'ala tu sifat tunjuk pada diri. Pasal tu dia sebut dengan sifat nafsiah. Kenapa sebut sifat nafsiah? Semata-mata ulama' bahas pasal sifat wujud Allah Ta'ala ni kan, supaya nak tunjukkan apa dia? Wujud Allah Ta'ala. Nak tunjuk diri wujud Allah Ta'ala. Tu sifat wujud. Kalau kata tak wujud tuan-tuan kan, macam mana kita terima dengan akal kita hari ni ada? Jadi mana? Tu wujud. Pertama dulu kita baca dulu sifat wujud atau sifat nafsiah. Ada pun sifat salbiah, yakni sifat bagi menafikan perkara yang tak ada pada Allah Ta'ala. Tu sifat salbiah kan? Apa dia? Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Apa dia tujuan sifat ni? Untuk menafikan perkara yang tak ada pada Allah Ta'ala kan? Allah Ta'ala sedia kan? Maksudnya kata tak boleh terima akal kita Allah Ta'ala ni kan ada mula. Akal tak boleh terima tu i'tiqad. Mesti apa? Mesti Allah ni bersifat dengan qidam. Kita nak kena tahu juga macam mana function dia kan. Jadi itu qidam. Kemudian baqa, Allah Ta'ala ni kekal. Mana kata kita boleh akal kita terima kata Allah Ta'ala ni kekal? Akal kita tak boleh terima kalau kata ada Tuhan tapi
Lepas daripada semua makhluk ni binasa, dia pun binasa. Macam mana boleh kata dia Tuhan? Maksud bila dia binasa pula, ada benda dia matikan diri dia pula. Kalau kita kata macam tu lah, Allah Ta'ala ni dia dah lepas habis hapus semua makhluk ni, dia pun hapuskan diri dia juga. Boleh akal terima? Tak boleh. Yang tak boleh tu mana? Tu dia kata Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Lepas daripada habis makhluk ni pula, kan, mesti ada orang yang menghabisi makhluk. Sebab apa? Dia yang memulakan makhluk, dia juga yang menghabisi makhluk. Termasuklah juga bila kita sebut dengan sifat mukhalafah, bersalahan Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, kan, nak menafikan apa ni? Tak ada satu perkara pun atas muka bumi ni yang sama dengan Allah Ta'ala. Jika ada, itu tanda kata itu bukan Tuhan. Jadi yang tu kena jaga betul-betul. Kita dah sebut banyak kali lah. Allah atas aras, Allah atas aras, Allah atas aras. Tak dahi jadi lah. Betul tuan-tuan. Ulama cukup marah ni. Memang dia pesan suruh kita ni sampaikan sama-sama. Nak kita akhir zaman ni, memang banyak orang kelirukan orang dengan perkara macam ni. Kita tak nak beriman dengan Quran. Takkan kita tak nak beriman dengan Quran? Jadi kita kena tahu apa jirim, apa arad. Jirim arad kita tak mengaji. Sebab apa? Sebab dia kata sifat 20 tak wajib mengaji. Pula dah teruk betul kan. Habis semua orang tak nak mengaji sifat 20. Sebab apa? Sebab dia kata kau masa kecil-kecil kau tak kenal Allah Ta'ala. Habis kau sembahyang, kau sembah siapa? Betul ke kenal tuan-tuan? Kalau kenal, mesti boleh jawab. Apa? Setiap satu wujud, apa maksud wujud? Kalau kata Allah wujud, mana akal kita nampak kata akal kita nampak kata Allah tu wujud? Mesti buktikan dengan akal kita. Sebab apa kena buktikan dengan akal, tuan? Sebab dia kata Quran pun ada, pakai Quran lah. Kenapa nak kena pakai akal? Sebab akal kita, tuan-tuan, kalau betul lah akal kita ni waras, tak ada orang kafir hari ni atas muka bumi. Ada tak orang kafir? Sebab apa ada orang kafir? Sebab menandakan akal kita ni tak ada pagar. Akal kita boleh buat kita punya doktrin sendiri. Apa? Kita nak kata Allah atas boleh. Kita nak kata Allah tak ada boleh. Kita nak kata matahari Allah, matahari itu Tuhan pun boleh. Itu kata akal ni ada fungsi. Sebab tu ulama sepakat apa? Kita kena kumpul ni, kan? Kumpul balik semua perkara yang ada dalam Quran, keluarkan dia, jadikan dia satu metod. Tu dia sebut sebagai sifat 20. Pasal tu sifat 20 wajib mengaji. Kalau tak akal, ikut dan boleh dia, tuan-tuan. Walaupun baca ayat Quran, ya, walaupun baca ayat Quran, jenuh kita terangkan. Kalau tak ada Wahabi hari ni. Sebab apa? Sebab dah terangkan pun tak nak lagi percaya. Masih pegang pada guru dia lagi. Ni orang kata kerosakan yang besar. Macam mana tak kata kerosakan besar, tuan-tuan? Dalam Quran sendiri Allah Ta'ala sebut apa dia? Ada ayat yang kami turunkan, kan? Berupa ayat tu apa? Ayat muhkamat. Apa ayat muhkamat? Ayat hukum nyata, jelas. Boleh pakai? Boleh ambil buat hukum. Ada yang disebut dengan ayat mutasyabihat. Apa ayat mutasyabihat? Ayat yang kesamaran. Ayat ni berhajat kepada ijma' ulama. Pasal tu kita ada 4: Quran, hadis, lagi qiyas dengan ijma' ulama. Ada 4 perkara kita kena pegang. Tak cukup dengan Quran dan hadis. Hari ni semua orang laung Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Slow dia tarik kita keluar. Lama-lama jiwa kita memang nak baik. Siapa tak nak baik? Masuk umur 30, habis jalan kita ukur. Bila masuk umur 40, mula nak taubat. Taubat, pergi surau, pergi masjid, Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Qiyas dengan ijma' tinggal. Kita sekolah, kita ngaji lah, betul. Zaman kita sekolah rendah dulu, zaman saya lah, zaman tuan-tuan lagi lah, betul tak? Memang ada guru kita sebut, memang ada guru kita sebut. Apa dia? Qiyas dan ijma' ulama. Mesti ambil sekali bawa. Sebab berhajat kita pada ilmu orang. Ni habis. Jadi sedia kala tu yang pertama, apa? Allah Ta'ala mendengar tu dengan sifat pendengar. Kemudian mendengar tu apa yang dia dengar? Dia dengar sifat-sifat dan juga zat dia. Bila sedia kala lagi. Dan sifat-sifat ma'ani, bagi dia sendiri pun dia dengar. Dan jika benda mungkin, ni mungkin, nampak tuan-tuan? Mungkin saya dah sebut tadi. Bermula daripada nur Nabi Muhammad tu disebut masa imkan. Apa masa imkan? Itulah dia perkara mungkin. Semua keluar daripada situ.
Bermula daripada masa imkan kita kenalkan akan perkara mungkin. Mungkin ni apa? Mungkin ni beza pada lafaz saja. Mungkin, baharu, makhluk, sama. Dia kata apa? Khilaf pada perkataan, satu pada makna. Itu saya sebut dah sebelum ni, Bikhtilaful ibarah, kan? Apa? Ikhtilaful ibarah Bikhtilaful mu'tabarah. Maksudnya pada khilaf pada perkataan, satu pada makna. Mu'tabar pada satu makna. Itu dia. Mungkin mana? Dan jika benda mungkin, maka belum timbul benda tu, kan? Belum timbul lagi benda tu. Benda apa? Benda mungkin. Makhluk ni belum timbul lagi. Allah Ta'ala mendengar. Tu maksudnya mendengar pada benda yang belum timbul. Ambil sikit yang belakang tu tadi, kan? Mendengar sedia kala seperti zatnya dan sifat-sifat ma'ani bagi dia sendiri. Tu yang pertama dipanggil ta'alluq tanjizi qadim. Tuan-tuan tulis. Allah Ta'ala mendengar yang pertama sekali, mendengar sifat dan juga zat dia, kan? Sifat-sifat ma'ani dan zat dia tu dia dengar. Allah Ta'ala mendengar, tu dia panggil ta'alluq tanjizi qadim. Apa dia? Sedia kala lagi Allah Ta'ala mendengar zat dan juga sifat dia. Itu satu. Dan jika benda-benda mungkin, yang kedua, maka belum timbul benda itu, kan? Maka patut dan padan Tuhan bagi mendengarkan benda itu. Yang ni yang kedua. Apa dia? Disebut dengan ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq suluhi qadim. Jangan. Ta'alluq yang di sini disebut dengan ta'alluq suluhi qadim. Tuan-tuan tulis kat ujung tu. Kat mana? Dekat itu. Habis kat situ dah habis dia. Macam mana ni? Allah Ta'ala mendengar benda yang mungkin. Bila dia dengar tu, kan? Masa benda tu belum ada lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan belum lahir lagi, belum lagi ada dalam perut ibu. Ni dia panggil suluhi qadim. Kalau Tok Guru Haji Saleh, dia sebut macam ni. Macam mana yang kata Allah Ta'ala boleh dengar ni? Nyata, ingat, jangan tinggal dengar bukan dengan telinga. Dengar dengan jalan nyata. Nyata mendengar. Nyata Allah Ta'ala dengar tu. Dengar makhluk tu bila? Dengar lagi apa ni? Disebut suluhi qadim. Maksudnya sebelum makhluk tu ada, Allah Ta'ala dah mendengar. Contoh Tok Guru Haji Saleh bagi macam ni. Macam pot beras, pot beras. Sebelum daripada kita masuk beras dalam pot, satu pot, kan? Pot tu, kan? Sebelum kita masuk beras dalam pot tu, kan? Kita tahu tak pot tu hanya satu pot je beras boleh masuk. Macam ni lah. Berapa liter ni? Botol ni ada 250 ml air, tapi tak ada air. Sebelum air masuk, kita tahu tak yang boleh masuk dalam ni, air ni 250 ml ni. Nampak? Patut dan padan. Itu dia panggil sebelum ada makhluk, Allah Ta'ala tahu. Dia tahu dengan jalan, patut dan padan Allah Ta'ala dengar. Tu nak bagi nampak. Tuan-tuan fikirlah macam mana, kan? Guru sebut macam tu je. Kalau saya pandai-pandai lagi dalam, saya pun pening, tuan-tuan pun pening. Tapi nak bagi tahu macam mana nak nampak, tu Allah Ta'ala je buka mata hati je. Memang kita boleh faham. Apa dia? Dengar yang macam mana? Dengar yang macam tu. Macam tadi tu kita faham tak kata air tu boleh masuk 250 ml ni? Macam tu lah Allah Ta'ala tahu kata kita ni akan dengar. Allah Ta'ala dengar dengan maksud nyata. Allah Ta'ala dengar kita tu. Macam tu lah. Banyak mana dengar tu, wallahu a'lam. Macam mana kaifiat, wallahu a'lam. Tu bagi kau. Itu serah pada Allah Ta'ala. Adapun yang kita wajib i'tikad apa? Allah Ta'ala dengar bila? Sebelum kita ada lagi Allah Ta'ala dah mendengar. Mendengar apa? Mendengar kita. Ini mendengar apa? Ini bawal. Ni Tok Imam. Dengar macam mana tak tahu. Tu wallahu a'lam. Dengar dengan jalan nyata.
Boleh jelas tuan-tuan. Sebab kalau cakap macam ni, pasal tu dalam bab sifat 20 ni, bab sama dengan bab basar ni, kan, dalil yang kuat ialah dalil Quran, bukan dalil akal. Sebab bila guna dalil akal, dia tak cukup kuat. Nanti ke depan kita tengok. Yang lain semua dalil akal dia kuat. Tapi dekat sini kita beriman dengan dalil Quran. Wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala sebutlah. Apa dia? Dan dialah siapa? Wa huwa as-sami'. Apa dia? Yang sangat-sangat mendengar. Allah Ta'ala sangat-sangat mendengar. Al-basir, yang sangat-sangat melihat. Tu dalil Quran. Adapun dalil akal kena pakai. Sebab apa? Sebab nantilah macam kita cakap batang kayu tadi, kita dengar dengan telinga, kan? Jadi ulama' terjemah, ulama' kata dengar tu bukan dengar dengan telinga. Dengar tu dengar maksud nyata. Nyata macam mana? Benda yang kita tak boleh dengar, Allah Ta'ala boleh dengar. Syarat dia apa? Syarat dia takluk pada perkara yang ada. Benda tu ada. Tu pertama. Jadi yang ada yang pertama dengan disebut dengan apa? Ada dengan maksud zat Allah Ta'ala dan sifat. Sebab apa? Sifat mana? Sifat ma'ani. Tu benda bangsa ada. Kemudian benda mungkin. Benda mungkin belum timbul lagi, Allah Ta'ala dah tahu. Jadi Allah Ta'ala dengar. Bila kata Allah Ta'ala dengar, benda mungkin tu pun termasuk benda ada. Mungkin tu memang asal dia terima ada, terima tak ada. Betul? Kita ni ada, terima tak? Boleh tak kita tak ada? Boleh. Sebelum kita ada, boleh tak kita tak sebelum kita ada, kita tak ada. Masa kita tak ada, boleh tak kita ada? Boleh. Tu dia panggil terima ada, kan? Lepas daripada kita ada, kita tak ada. Boleh tak kita tak ada? Itu disebut terima tak ada. Jadi terima ada, terima tak ada. Benda tu benda apa? Benda ada ke tak ada? Tu tak kena jelas macam tu. Benda ada. Bila benda ada, Allah Ta'ala mendengar. Tu habis. Yang kedua, dia sebut dengan takluk suluhi qadim. Suluhi qadim ni patut dan padan. Tu suluhi tu. Suluhi nama tuan-tuan tanya suluh apa? Suluh torchlight ke? Bukan tuan-tuan. Suluhi tu dia patut dan padan. Bahasa Arab dia suluhi lah. Qadim biasalah sedia kala. Patut dan padan bila sedia kala lagi Allah Ta'ala mendengar benda yang mungkin. Dan apabila timbul, bila timbul pula, tadi kita tak ada, kan? Sebelum kita ada tu Allah Ta'ala mendengar dah. Bila kita ada disebut, dan apabila timbul, maka selalulah dia Allah Ta'ala apa? Mendengar. Bila kita ada pula, Allah Ta'ala dengar. Saya ambil sikit yang sambung tadi, kan? Kita kata pot beras nak masuk dalam beras, kita tahu, kan? Kita tahu kata Cukup satu pot beras tu, betul? Bila masuk, nak masuk pening, masuk bunyi beras tu, ada tak bunyi beras? Dia panggil baharu. Baharu, benda yang baharu. Baharu apa? Baharu jadi. Kita makhluk pun baharu. Ada pun timbul kita tu, dia panggil baru jadi. Baru jadi tu apa? Dia panggil dengan takluk tanjizi hadis. Itu dia yang ketiga. Dekat mendengar tu, muka surat 17 tu tuan-tuan tulis takluk tanjizi hadis. Jadi ada 3 takluk bagi sifat sama Allah Ta'ala. Yang pertamanya takluk tanjizi qadim. Sedia kala tak Allah Ta'ala mendengar, kan? Allah Ta'ala dengar sifat dia, Allah Ta'ala dengar zat dia, kan? Sifat dia sifat mana? Nama tuan-tuan sifat yang 20 pula. Sifat mana yang Allah Ta'ala? Sifat yang bangsa ada. Mana? Sifat ma'ani. Sifat yang 7. Sifat bangsa ada. Sifat ma'ani. Ni yang kita wajib etikot, tuan-tuan. Ni pun kena bagi tahu juga. Lama tuan-tuan kata apa? Allah Ta'ala ni ada 7 je ke sifat ma'ani. Wah, macam kita tahu sifat Allah Ta'ala banyak mana. Ulama' dah korek dalam Quran, dapat 7 ni je, tuan-tuan. Kita pandai-pandai tambah pula, nak bagi sedap. Tak, sebenarnya ada sifat-sifat kamalat bagi Allah Ta'ala. Yang wajib etikot 7 saja. Yang ulama' keluarkan daripada Quran. Cukuplah. Itu pun dah cukup 7 ni, kan? Kalau bagi lagi kan banyak kan, kita pun pening. 7 pun kadang-kadang tak datang surau. Cuba bagi 100, tuan-tuan. Rasa-rasa surau pun tak ada. Jangan kata orang, surau pun tak ada. Semua orang tak nak mengaji lah. Jadi jangan buat payah.
Jadi sifat kamalan Allah Ta'ala tu tak terkira lah. Ada pun yang kita wajib i'tiqad. Wajib i'tiqad ni yang mengikut ulama' dan susun. Ada berapa? Ada 20. Ada pun sebenarnya kan, ada 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus, 41. Sifat pada Nabi tu kan, ada 4 yang wajib, ada 4 yang mustahil, dan ada 1 yang harus. Kesemua sekali kita punya akidah yang kita wajib belajar ada 50. 50. Saya kena tahu macam tu. Itu je pun dah cukup lah. Dah habis. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, jadi yang terakhir tadi kita ambil sikit. Kata Allah Ta'ala mendengar tu, mendengar pada perkara yang baru. Baru apa? Baru jadi, kan? Baru datang, baru timbul. Bila baru timbul tu? Sebelum ni kita dah baca dah. Allah Ta'ala sebelum ni nak cipta makhluk, pertama sekali dia mesti cipta dengan ilmu. Mesti dia tahu dulu, kan? Lepas daripada dia tahu, dia buat apa tuan-tuan? Baru dia tentukan. Dia nak buat, okey, dia nak buat ni, Tok Imam ni kita nak buat sekian-sekian besar, sekian-sekian apa? Sekian-sekian rezeki, sekian-sekian warna, kan? Allah Ta'ala tahu dah. Kemudian bila dah tahu, dia tentukan pula makhluk dia yang ni macam ni. Makhluk yang dia ni warna hijau, yang ni warna putih. Dia dah tentukan makhluk dia. Kemudian barulah datang kudrat. Kudrat Allah Ta'ala tu bila? Kan? Bila baru menjadi tu, Allah Ta'ala tentukan dengan iradat dia tu bila? Sedia kala lagi. Jadi kudrat dia tu, kan? Kudrat Allah Ta'ala tu berlaku jalan sekali dengan iradat. Bila sampai time betul ikut jadual yang dah Allah Ta'ala tentukan, jadilah makhluk. Itulah dia kun fayakun. Bukan kun fayakun macam kita faham. Allah Ta'ala nak buat, ping, jadi. Itu banyak sangat tengok cerita Ultraman. Sebab tu jadi macam tu. Sebenarnya bukan tuan-tuan. Apa dia? Bila nak buat satu perkara mesti dengan ilmu. Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Allah Ta'ala dah tahu daripada mula nak buat makhluk. Kemudian Allah Ta'ala tentukan dia nak buat makhluk. Kemudian barulah dia buat. Dia buat tu dia panggil buat dengan kudrat. Bila buat dengan kudrat tu, kata kudrat dia punya takluk apa dia? Takluk dia memberi bekas. Takluk kudrat, takluk dia memberi bekas. Jadi kudrat Allah Ta'ala ni yang memberi bekas atas semua perkara. Tu i'tiqad itu. Ni sebelum ni dah baca kan? Tu. Jadi 3 takluk ni tadi tuan-tuan, kan? Menurut daripada pandangan Syekh Sanusi. Syekh Sanusi ni kalau kita baca kitab Syekh Sanusi, kan, Syarah Hudhudi, kitab Hudhudi, kitab tinggi lah, kitab akidah kan. Disebut Syekh Sanusi ni ada satu ulama ni mimpi apa? Mimpi malaikat maut datang dekat dia. Malaikat maut datang, kan? Malaikat maut pula, malaikat munkar nakir datang tanya dengan dia, akidah kau ni akidah apa? Ni dia tulis dalam kitab. Kita ni macam ni tuan-tuan. Ulama tulis kitab, ulama tak takut dengan Allah Ta'ala ke? Ulama ni satu orang yang paling takut dengan Allah Ta'ala, kan? Jadi dia berani tulis kitab. Bila berani tulis kitab ni, ibarat dia letak tengkuk, tuan-tuan. Letak tengkuk. Kalau salah, pergi mana? Pergi neraka. Bukan main-main. Jadi Syekh Sanusi ni dia tulis dalam kitab Syarah Hudhudi ni, kan? Sahabat dia ni mimpi. Mimpi apa? Mimpi munkar nakir datang tanya dengan dia, apa akidah hang? Jadi dia pun kata akidah ni menurut pada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian dia kata, kau belajar tak dengan Syekh Sanusi? Malaikat dalam mimpi ni, malaikat tanya, kau mengaji tak dengan Syekh Sanusi? Nak bagi tahu apa sebenarnya? Nak bagi tahu Syekh Sanusi ni terlalu menghalusi ilmu akidah yang hari ni kita dapat. Sampai hari ni kita boleh dapat ni, ni daripada ulama itu. Ulama mana? Ulama tanah Arab. Kemudian siapa yang bantu lagi? Ulama-ulama tanah air kita, macam Pak Da'i Mekah, kan? Macam ni Ayah P. Sekam. Kemudian siapa lagi? Ulama-ulama tauhid. Banyak tuan-tuan, kan? Semua yang kita nak kena tahu, macam Tuku Haji Saleh,
usaha tu dia panggil ahli sunnah, bersanad sampai kepada Nabi SAW. Tu kita kena jaga betul. Sikit lagi, boleh? Sikit lagi. Habis. Percaman kita kata, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, percaman kita kata ada sama pada Tuhan. Percaman ni dalil, tuan-tuan. Dalil apa? Bila ada dalil mesti ada madlul. Apa dia dalil? Yakni petunjuk. Bila kata petunjuk mesti ada benda yang ditunjuk. Pasal tu akal kita kena fungsi betul-betul. Sebab apa? Kita nakkan petunjuk satu, dan kita nak nampak benda yang ditunjuk. Macam kita lah makhluk. Kita boleh buktikan kata Allah Ta'ala tu ada macam mana? Dengan kata makhluk ada dah. Bukan kata ikut kawan kata. Yang disuruh kata ikut akal kita ni. Buktikan betul-betul. Sungguh makhluk ada. Dah tu kalau makhluk ada, mesti ada Tuhan. Macam kita sebut sebelum ni. Pandangan kita tu pandangan macam mana? Kita pandang pokok, kan? Pokok tu boleh ada sebab ada benih. Betul tak? Benih tu nak ada mesti ada apa? Pokok nak ada mesti ada benih. Benih nak ada mesti ada apa? Mesti ada pokok lah. Tuan-tuan tengok dengan akal sendiri. Jadi macam mana benih nak ada kalau waktu benih tu tak ada, pokok pun tak ada. Boleh tak benda yang tak ada buat bagi benda ada? Kena tak dengan sains kita? Apa dia? Alam semula jadi. Apa dia? Pokok durian ni nanti dia akan keluarkan biji dia jatuh atas tanah, nanti dia akan keluar lagi pokok baru. Ataupun kita kata pokok pisang ni dia keluar bunga dia jatuh atas tanah, keluar pisang pokok baru. Betul tak? Itu akal sains. Adapun akidah macam tu, tuan-tuan. Akidah bukan macam tu. Pokok ni tadi ada benih jatuh. Betul kita kata benih jatuh. Pokok jadikan benih, kita kata bolehlah terima. Betul. Tapi benih tu jadikan pokok, boleh terima tak, tuan-tuan? Daripada benih tu keluar pokok, boleh terima ke? Sekali pandang boleh terima, betul tak? Cuba tengok betul-betul. Macam mana benih nak keluarkan pokok? Sebab sebelum benih ada, pokok kena ada. Sebelum pokok ada, benih kena ada. Sudah. Sebelum benih ada, pokok kena ada. Sebelum pokok ada, benih kena ada. Tu dia panggil alam semula jadi. Betul tak? Yang kita duk belajar kat sekolah. Akidah bukan macam tu. Akidah macam mana? Tiap-tiap benda yang tak ada, kan, mesti ada perkara yang memberatkan benda tu bagi ada. Penimbang, tiba-tiba sengit sebelah, akal boleh terima tak? Tak boleh terima, kan? Tapi kalau tiba-tiba tu ada batu dekat atas dia berat sebab ada batu. Mesti ada perkara yang mengadakan dia jadi berat. Sama lah pokok. Daripada benih tu tak ada, pokok pun tak ada, benda tak ada boleh buat bagi jadi ada ke? Akal kita yang waras boleh fikir tak? Benda tak ada nak bagi jadi ada, boleh tak? Tak boleh, tuan-tuan. Ni akidah. Apa? Bila kata tak ada, pasti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Itulah Allah Ta'ala. Baru sampai, itu baru wujud. Itu baru wujud. Baru boleh buktikan. Mana? Ni makhluk. Bila sebut makhluk, nampak pokok tadi. Apa dia? Tak mungkin makhluk boleh ada kalau tak ada benda yang menjadikan. Benda-benda yang menjadikan, itulah dia Allah Ta'ala. Tu percaman, tu dalil. Jadi percaman kita kata ada sama. Mana dalil kita kata ada sama, ada mendengar, ada pendengar, sifat pendengar pada Tuhan itu? Mana dia? Kan? Dengan sebab kita fikir. Dengan sebab kita fikir. Nampak ulama sebut? Kita sebut dululah. Maksudnya sebab ikut apa yang ulama sebut. Dengan sebab kita fikir. Kalau tidak ada sama, kalaulah Allah Ta'ala ni tak ada sifat pendengar, tentu tuli. Bila kata tak dengar, mesti bila kata Allah Ta'ala tak mendengar, tak ada sifat pendengar, maksudnya Allah Ta'ala tuli. Kita sendiri pun bila kata ada tuli dekat kita, tentulah kita ni lemah. Kau jangan cakap dengan si Zaid tu, kenapa? Dia tu pekak. Dia kata pekak.
Oh, jadi tak payah kawan dengan dia. Kekurangan. Nak ambil pada kekurangan tu. Jadi kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat pendengar, tentu tuli. Kalau tuli lah Allah Ta'ala tu, tentu dia kurang. Kurang dekat sini dengan maksud lemah. Tentu dia kurang dan lekeh, kan? Maka tentulah tidak boleh mengadakan mungkin. Kat sini nampak tuan-tuan. Bila kata Allah Ta'ala kurang, Allah Ta'ala lemah, Allah Ta'ala lekeh, maka tentulah tidak boleh mengadakan mungkin. Ni bila kita sebut dia dalil akal tak cukup kuat, kita dalam bab sama dengan bab basar ni, dalil apa kuat? Dalil Quran. Wallahu sami'un basir, kan? Allah Ta'ala sangat-sangat mendengar, sangat-sangat melihat. Sebab dalil akal macam ni je tuan-tuan. Kenapa? Sebab tak boleh jadi mungkin pula. Ada tak kita buat kerja pakai telinga tuan-tuan? Ada? Buat kerja, kan? Korek kubur pakai tangan. Betul tak? Korek kubur ke, kita buat landasan ke, buat jalan ke pakai tangan. Apa kena sabit pula dengan pendengar? Ada pakai ke pendengaran? Tak pakai pendengaran. Jadi kat mana? Kenapa ulama bawa contoh macam ni? Kan? Kerana tu ilat dia. Kerana tu ilat tuan-tuan. Sebab kerana dia itu hendak tolak penyakit diri sendiri pun tak kuasa. Jadi kalau kata Allah Ta'ala ni tak mendengar, tentu dia tuli. Mana kata dia bila dia tuli, tentu dia lemah, kan? Sebab apa? Sebab tuli pun dia tak boleh buang daripada dia. Kalau kita pekak, kita nak buang sifat pekak tu memang tak boleh, kita makhluk, betul. Tapi kalau kata Tuhan, patutnya mudah bagi dia nak buang sifat tuli tu. Dia benda mula dengan benda akhir. Susah lagi benda mula daripada benda akhir. Kita kumpul duit, susah tak tuan-tuan? Nak kumpul 100,000? Susah. Dah ngam-ngam kita setahun kumpul, tiap-tiap bulan kumpul 10,000, 10,000, 10,000. Cukup je bulan 10 dapat 100,000 tuan-tuan. Nak kumpul ni bagai nak rak ni, macam-macam lah. Pergi jual tu, pergi jual ni, pergi jual besi buruk. Sampai bulan 10 dapat 100,000. Balik je rumah orang kata, bang, gelang meh 2 habis tuan. Habis duit 100,000. Nak habis senang, betul tak? Jadi sama juga kalau kata tuli, kan? Allah Ta'ala menjadikan makhluk ni satu perkara yang berat. Kalau kita faham lah, kita buat kereta kena benda, kan? Ambil besi, ambil timah, ambil plastik, kumpul-kumpul, susun-susun, fikir macam mana baru jadi sebiji kereta, betul? Sedangkan Allah Ta'ala menjadikan makhluk tanpa ada acuan, tanpa ada bahan. Ada tak? Ada ambil tanah sikit, ada ke? Tanah sebelum ada ke? Tak ada. Maksud kata tanah tu Allah Ta'ala buat, kan? Makhluk ni pun Allah Ta'ala buat. Maksud tak ada acuan tu apa? Tak ada orang kata blueprint. Tak ada blueprint mana-mana pun tiba-tiba jadi makhluk. Susah lah. Kalau suruh kita buat, tak ada apa kan? Aku nak buat kereta tapi terbang tapi jalan, boleh ke? Nampak? Tak boleh. Susah nak buat makhluk ni, susah lah kalau kita fikir sekali, selapis dengan akal kita. Jadi kalau susah buat makhluk, takkanlah Allah Ta'ala nak buang tuli tu susah. Faham tak faham ni? Pasal tu ulama bawa dekat sini. Boleh, kan? Kalau dah kurang Allah Ta'ala dan lekeh, bila kata Allah Ta'ala tuli, tentu dia ni kurang dan lekeh. Tentulah Allah Ta'ala lemah dan lekeh. Maka tentulah tidak boleh mengadakan mungkin. Tu dia nak bagi tahu apa, kan? Kalau tuli pun Allah Ta'ala tak boleh buang, apatah lagi nak buat makhluk. Lebih-lebih lagi lah lemah. Itu dia bawa dalil akal ke situ, nak bagi faham betul-betul. Ini kerana dia itu hendak tolak penyakit diri sendiri pun tidak kuasa. Itulah maksud dia. Maksudnya Allah Ta'ala sendiri nak buang tuli pun tak boleh, tentulah lemah, kan? Lemah dengan maksud Allah Ta'ala tak bersifat, akal kita tak boleh terima kata Allah Ta'ala ni tak bersifat dengan pendengar. Maka macam manakah nak kuasa mengadakan mungkin? Itulah dia yang kita terangkan tadi. Dah faham tuan-tuan? Boleh nampak
Kalau boleh nampak, Alhamdulillah. Kalau begitu, tu tuan musonif kita kata, kalau begitu kejaplah kita kata ada sama, ada sifat pendengar padanya, pada Allah Ta'ala. Dan apabila kita kejap, kena kejap tuan-tuan, kena bagi faham betul-betul kan. Tak cukup apa yang kita syarah kat depan ni, balik duduk dalam kereta fikir sendiri. Sebab Allah Ta'ala mendengar ni, mendengar dengan jalan nyata. Jadi mendengar dengan jalan nyata ni, nyata macam mana? Nyata batang kayu tu Allah Ta'ala dengar, ni botol ni Allah Ta'ala mendengar. Sebab apa? Takluk bagi sifat yang dia mendengar tu, takluk atas perkara yang ada. Ada pun perkara yang amrun iktibari tak. Macam mana amrun iktibari? Kita nak cakap perkara yang amrun iktibari macam mana tuan-tuan? Wahnyo jatuh, buahnya jatuh atas tanah kan? Yang ada buahnya, kemudian yang ada ranting buahnya kan? Tapi bila jatuh buahnya, ada bunyi tak? Gedebuk kan? Yang ada buahnya, yang ada pokoknya, kemudian ada tanah. Tapi bila jatuh kan, berbunyi gedebuk. Okey, bunyi buahnya tu, bunyi buahnya ke bunyi apa tuan-tuan? Tu dia panggil amrun iktibari, bukan benda ada. Nak perhati sungguh-sungguh. Buahnya benda ada, Allah Ta'ala mendengar. Pokoknya benda ada, Allah Ta'ala mendengar. Lantai benda ada, Allah Ta'ala mendengar. Jatuh buahnya atas lantai, keluar bunyi. Bunyi tu benda ada tak? Aja bagi teka-teki tuan-tuan. Kalau tak alif. Jatuh buahnya tu benda ada ke benda amrun iktibari? Itu disebut dengan benda amrun iktibari. Ada pun buahnya memang ada, lantai ada, tapi bunyi tu apa? Dipanggil bertemu dua ciri. Buahnya tadi bertemu dengan lantai, bunyi gedebuk. Bunyi tu kira akal kita. Benda bukan ada. Bila benda bukan ada, dia panggil benda amrun iktibari. Bila benda amrun iktibari, kita kena pegang tadi apa? Allah Ta'ala mendengar benda yang ada. Jadi bunyi tu kita dengar, betul tak? Kita dengar bunyi gedebuk, Allah Ta'ala tak dengar yang tu. Sebab apa saya terangkan jelas, nak bagi tuan-tuan faham. Itu amrun iktibari. Perkara yang amrun iktibari tak dengar. Adapun suara kita bukan, tak sama. Suara kita ni benda bangsa ada. Sebab tu ada sifat perkata dekat ujung kita punya mulut, ada sifat pendengar dekat telinga kita. Bila ada sifat tu, kita keluarkan suara, suara kita tu bunyi tu dia panggil bunyi bangsa ada, bukan amrun iktibari. Adapun wahnya tadi kan, itu diri apa, buahnya berlaga dengan lantai. Jadi bunyi apa? Bunyi datang dari mana ni? Buahnya ke? Tak. Dia berlantai ni? Tak. Jadi dia panggil bertembung dua jirim untuk keluar bunyi. Tapi bunyi tu amrun iktibari, bukan bangsa ada tapi bangsa sungguh. Bukan ada tapi sungguh. Allah Ta'ala dengar apa? Dengar benda ada. Lagi satu apa? Kayu patah. Kayu benda ada. Patah tu apa? Diri patah tu wujud ke tak wujud? Wujud tu ada. Wujudi tu benda ada kan? Amrun iktibari tu benda sungguh. Jadi bila patah kayu kan, patah kayu tu benda ada ke benda sungguh? Lagi ingat, benda sungguh dia panggil benda amrun iktibari. Kira-kira akal kita je. Ni tengah ni kan, yang kita dah sebut, tapi tak apa sebut tuan-tuan, biar betul-betul tuan-tuan boleh faham. Tepi ada kan, kita boleh faham tepi. Ni tepi, ni tepi. Tepi pun bukan ada, tapi amrun iktibari, kita kira-kira akal. Jadi mana kita tahu tengah? Sebab kita kenal tepi, baru kita boleh nampak tengah. Betul tak? Tengah tu ada ke tak ada?
Pasal tu ada benda yang kita memang kena asah dengan akal kita. Sebab nak dapatkan sifat ketuhanan ni, tak dapat tidak mesti dia pulas macam tu ya, tuan-tuan. Cuma tak adalah saya pulas sampai tuan-tuan pun renyuk kan. Tak maulah macam tu. Lama tuan-tuan tak faham, rugi juga. Saya nak bagi faham. Pasal tu saya pelan-pelan sebut benda yang banyak kali supaya faham. Tengah tu benda bukan ada, tepi tu benda bukan ada, ruang tu benda bukan ada. Bila benda bukan ada, benda tu bukan makhluk. Ruang, langit dengan bumi ada, kita dah sebut dah. Langit ada, bumi ada. Antara tu ada tak? Allahus samawati wal ard wa ma bainahuma. Sedangkan dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Akulah yang menciptakan langit, dan akulah yang menciptakan bumi dan barang di antara ni. Barang di antara tu, tu dia kena berhajat kepada guru. Guna ilmu Wahabi. Wa ma bainahuma, di antara semua makhluk. Di antara tu mana tuan-tuan? Ni kita, kan kita antara langit dengan bumi. Langit, awan, ruang. Ruang bukan tuan. Ruang tu bukan makhluk. Tu kira-kira akal je. Tu dia panggil wa ma bainahuma. Di antara tu mana? Segala makhluk yang ada ni semua Allah Ta'ala ciptakan. Ada pun ruang. Kok jamban, kita suruh orang buat datang, tukang paip datang, tolong buat kok jamban kat aku. Ada tak kita cakap tolong buat lubang je? Aku tak nak kok jamban. Habis nak apa je? Nak lubang jamban. Jenuh ni buat. Jenuh dia nak bagi tuan-tuan. Macam mana nak bagi lubang jamban? Tak apa, kan dia kata, kau mau bagi je dekat aku lubang tu, aku bawa balik, aku pasang kat rumah. Macam memang kita sah biolin. Sebab ruang tu bukan makhluk. Ada pun lain daripada tu makhluk. Itu nak kena asah lah banyak-banyak kali, insyaAllah. Dan apabila kita kejap, tu maksud dia, kejap tu balik kena guna apa yang kita dah baca sebelum ni. Apa benda yang disebut amrun iktibari, apa benda yang bangsa ada. Angin tu benda ada, kan? Bulat ni bangsa apa? Bulat ada tak? Amrun iktibari, nampak? Petak ada tak? Amrun iktibari. Dinding ada. Petak? Petak bukan ada. Petak benda sungguh. Tu ulang banyak kali. Ulang biar kita nampak betul-betul. Sebab bermula kita nampak tu, kita dah boleh tembak lah Allah punya sifat macam ni. Kita tembak dengan akal kita, kan? Tunjuk. Tu dia panggil akidah kita. Makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Tu kejap. Dan apabila kita kejap, kata kejap begitu mana? Begitu yang macam kita faham tadi tu, kan? Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pendengar, dengan jalan nyata. Tentulah kejap juga kata tidak ada tuli padanya, pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Kejap tuan-tuan, sikit lagi. Sebab ni basar ni dia sama dengan sama. Jadi saya baca je lah, tuan-tuan ambil je. Ambil je kat sini. Dan kena kita iktikad kata ada pada Tuhan itu satu lagi sifat yang disebut dengan sifat basar. Sifat basar ni pun takluk dia, tugas dia, kerja buat dia tiga juga, kan? Satunya takluk tanjizi qadim yang saya sebut tadi. Contoh macam tuan-tuan tengok belakang tadi. Yang keduanya takluk suluhi qadim, sama juga macam yang kita sebut tadi. Yang ketiganya takluk tanjizi hadis. Jadi basar iaitu perlihat. Allah Ta'ala tu ada sifat yang disebut dengan sifat basar iaitu perlihat. Maka pasal inilah, pasal apa? Pasal Allah Ta'ala bersifat dengan sifat basar, yang ini bersifat dengan sifat perlihat, dia melihat. Tu kata apa? Basar tu bukan dengan makna masdar. Basar tu dengan makna isim masdar. Apa dia? Humbi bagi sifat. Sebab dengan humbi bagi sifat ni lah Allah Ta'ala melihat. Melihat tu apa? Akan apa-apa benda yang ada seperti pada samak dahululah. Sama macam mana kita baca samak sebelum ni, kan? Kemudian percaman kata ada basar padanya, pada Allah Ta'ala tu, mana kata dalil tu, mana petunjuk yang kita boleh ambil nak iktikad, nak simpul iman kita tu.
Sebab kita fikir, sama juga kita fikir tuan-tuan, kalaulah Allah Ta'ala tidak ada sifat basar, tentu buta. Kalau kata Allah tak bersifat dengan sifat melihat, tentu buta. Jadi kalau kata Allah Ta'ala buta, tentu lemah, macam tu. Kalau buta, tentu kurang dan lekeh. Katalah hingga akhir perkataan pada samak, sama macam mana kita baca sebelum ni samak dahulu itu. Kalau begitu, kejaplah kita kata ada basar padanya, pada Allah Ta'ala, maka tentulah kejap pula kata tidak ada buta padanya, pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Sama je basar. Kita saya ambil sikit je basar. Sebab apa? Dia huraian sama kan, tugas takluk dia pun sama juga bagi sifat basar dan juga sifat samak ni. Sama, huraian dia sama je. Habis. Dan kena kita i'tikad kata ada pada Tuhan itu satu sifat yang disebut dengan sifat kalam. InsyaAllah tuan-tuan, yang ini akan kita sebut. Wallahu a'lam wa ilmuhu a'lam. Kalau ada silap dan salah, kita niat muzakarah kan. Kalau tuan-tuan ada baca mana-mana, ada nampak lain, tak apa, tuan-tuan sebut ni, kita muzakarah. Mana tuan-tuan boleh betul, kita betulkan. Mana saya boleh betul, saya akan sebut ke depan, InsyaAllah. Dia tutupkan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.